Okey, dan akhirnya itulah buku akhir yang mampu ditampung dan kaki tersebut runtuh. Okey. Mari kita bandingkan kekuatan antara tulang padat dan tulang berongga. Gunakan 5 helai kertas A4, gulungkan untuk dijadikan tulang padat. Jenis silinder mewakili jenis tulang merupakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, lekatkan menggunakan pita selofan. Okey, jadikan 4 silinder untuk dijadikan kaki bagi kotak tersebut. Kemudian susun buku di atas kotak tersebut sehingga bilangan maksimum yang boleh ditampung. Okey, untuk cubaan pertama ini kaki kotak tersebut tidak dilekatkan dengan selotip. Okey. Ia hanya mampu menampung 5 buah buku dan bilangan kertas atau jisim kertas adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Jumlah beban yang boleh ditampung pula adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, seterusnya kita gulung kertas untuk jadikan silinder berongga. Jadikan 4 silinder untuk dijadikan kaki seperti mana kaedah yang pertama tadi. Cuma bezanya yang ini kita gunakan silinder berongga untuk mewakili tulang berongga. Okey, pasangkan kaki pada kotak tersebut. Okey. Susun buku sehingga jumlah maksima yang dapat ditampung. Okey, susunkan buku-buku tersebut. Kelihatan kertas yang berongga ini ataupun silinder berongga agak kuat dan bertahan. Okey, sehingga buku tersebut telah melepasi ketinggian pelajar. Okey, nampak gayanya memang silinder berongga lebih kuat berbanding silinder padat tadi. Okey. Apa kata kita cuba lagi sekali, kita ulang semula. Ulang sekali lagi. Kali ini kaki silinder padat kita lekatkan dengan pita selofan. Okey, susunkan buku sehingga jumlah maksima yang boleh ditampung. Tadi kita gunakan buku yang lebih tebal, hanya 5 buah buku tebal yang boleh ditampung. Kali ini kita lihat berapa ketinggian buku berbanding dengan silinder berongga di belakang tu. Nampak agak kuat. Okey, adakah kekuatannya sama dengan silinder berongga? Tambah lagi buku, masih lagi dapat bertahan. Okey, dan akhirnya itulah buku terakhir yang mampu ditampung dan kaki tersebut runtuh. Okey. Baik, untuk memastikan silinder berongga benar-benar kuat, kita tambah lagi buku pada keadaan yang jumlah buku yang telah ada tadi. Okey, kumpulan yang sebelah kanan ni tak puas hati, dia tambah lagi buku.
Okey, nampak gaya dah hampir sampai ke siling buku tersebut, dan kaki silinder berongga tersebut masih lagi bertahan. Okey, dengan ini kita boleh buat kesimpulan bahawa silinder berongga mewakili tulang berongga lebih kuat berbanding silinder padat. Salam sejahtera. Hari ini kita akan ulang semula eksperimen menguji kekuatan tulang padat dan tulang berongga. Okey, untuk menguji eksperimen ini, kita kena pasti pemoleh ubah, iaitu pemoleh ubah manipulasi ialah jenis silinder, pemoleh ubah bergerak balas ialah kekuatan silinder atau jumlah beban, dan pemboleh ubah malar ialah jisim silinder ataupun bilangan kertas. Okey, jadi dalam eksperimen kali ini saya akan ulang menggunakan sehelai kertas yang digulung padat dan sehelai kertas lagi digulung berongga. Okey, oleh kerana eksperimen sebelum ini dikatakan tidak begitu tepat kerana tulang padat dikatakan bukan jatuh kerana kekuatannya, tapi jatuh kerana ketidakstabilan. Jadi kali ini kita akan uji semula menggunakan kaedah yang sedikit berbeza bagi menentukan di antara silinder yang padat dan silinder yang berongga ini mana satukah yang lebih kuat. Okey, untuk menggulung silinder padat tu saya menggunakan bantuan lidi untuk menggulung dengan lebih padat. Okey. So kita mulakan dengan silinder padat. Okey, ini kita ada 2 silinder. Kita mulakan eksperimen ini dengan menggunakan silinder padat daripada satu helai kertas. Mari kita mulakan. Okey, letakkan silinder padat tersebut di antara 2 bangku dengan jarak yang sama di kiri dan di kanan. Masukkan benang untuk dijadikan tempat menyangkut pemberat. Okey, sangkutkan pemberat 100 gram. Itu adalah pemberat 100 gram. Tambahkan 100 gram lagi pemberat. Okey, sekarang jumlah pemberat ialah 200 gram. Okey, tambah lagi 300 gram. 400 gram. 500 gram. 600 gram. Dan tulang padat tersebut mula bengkok. Okey, so maknanya tulang ini hanya mampu, silinder padat ini hanya mampu menampung 600 gram beban. Baik, kita lakukan pula menggunakan silinder berongga, masih menggunakan satu helai kertas A4 sahaja. Okey, panjang silinder ini sama dengan silinder sebelumnya. Okey, sekarang pemberatnya ialah 100 gram. Ditambah menjadi 200 gram. Okey, tambah lagi menjadi 300 gram. 400 gram. 500 gram. 600 gram. 700 gram. Dan didapati ia masih kekal kuat. Bermaksud, okey, tambah lagi 800 gram, masih lagi kekal teguh. 900 gram dan 1100 gram masih lagi kekal teguh. Ini terbukti menunjukkan bahawa silinder berongga lebih kuat berbanding silinder padat, walaupun hanya menggunakan satu helai kertas sahaja. Kali ini kita akan ulang menggunakan silinder menggunakan 3 helai kertas pula. Okay, silinder berongga dan silinder padat yang dibuat menggunakan 3 helai kertas. Okay, kita mulakan, pemberat tu ialah pemberat 500 gram yang akan membantu nanti. Okay, kita mulakan dengan pemberat 100 gram. Kemudian ditambah dengan pemberat 500 gram. Menjadikan jumlah beban ialah
600 gram. Okey, kita tambah lagi. Pastikan tali itu berada di tengah-tengah dan seimbang kiri dan kanan. Okey, kita tambahkan lagi pemberat sebanyak 500 gram menjadikan jumlah beban ialah 1100 gram. Okey, masih bertahan. Okey, kita tambah lagi 500 gram. Beban sekarang ialah 1600 gram. Okey, tambah lagi 500 gram menjadikan jumlah beban ialah 2100 gram. Masih lagi bertahan. Ini silinder padat ya. Okey, sekarang 2600 gram. Okey, masih bertahan. Okey, kita tambah lagi 1000 gram menjadikan jumlah beban ialah 3600 gram. Okey, pelajar ni cuba menambah 500 gram beban. Okey, menjadikan jumlah beban 4100 gram. Kita lihat apa yang terjadi. Okey, dan silinder tersebut patah. Cuma silapnya sepatutnya mereka menambahkan satu demi satu lah, tapi tak apa. Kita sambung seterusnya dengan menggunakan silinder berongga, masih menggunakan 3 helai kertas. Okey, beban yang digunakan ialah 2600 gram ditambah dengan 1000 gram lagi menjadikan jumlahnya 3600 gram. Okey, sekarang jumlah beban ialah 4100 gram. Masih bertahan, sama dengan kekuatan jumlah beban pada silinder padat tadi. Kita tengok masih boleh tambah ke belum. Okey, kita tambah lagi. Okey, sekarang jumlah beban ditambah. Okey, jumlah beban ditambah lagi menjadikan jumlah beban secara keseluruhan ialah 4200 gram. Okey, pelajar tersebut cuba untuk menambah lagi. Okey, 4200 gram. Okey, malangnya ketika mereka betulkan ni tertekan, tersilap tekan dan patah. Apapun kita dapati keputusan yang diperolehi tadi, silinder berongga lebih kuat berbanding silinder padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ulang semula eksperimen untuk kali ketiga, tapi menggunakan kaedah yang ketiga. Okey, untuk menguji kekuatan silinder berongga berbanding silinder padat. Okey, kita gunakan sehelai kertas A4 yang dipotong dua. Okey, kemudian gulungkan menjadikan silinder berongga. Okey, lekat menggunakan selotip, dan satu lagi kertas A4 juga dipotong dua, digulung menggunakan bantuan lidi untuk dijadikan silinder padat. Okey,
silinder padat. Kita tunjukkan lagi sekali gulungan silinder padat. Okey, lekatkan menggunakan pita selofan di hujung atas dan bawahnya. Baik, kita uji dulu silinder padat ni menggunakan pemberat penguji kekuatan logam ni. Okey, kita letak dulu di atas silinder padat. Okey. Itu sebelum kita berikan tekanan tinggi. Okey, sekarang kita akan hempapkan pemberat tu dan didapati silinder padat patah. Okey, seterusnya, okey, ini keadaan silinder padat setelah dihempap menggunakan pemberat. Okey, seterusnya kita gantikan tempat silinder padat menggunakan silinder berongga. Okey, menggunakan pemberat yang sama, jisim pemberat adalah sama. Okey, kita betulkan dulu kedudukan silinder berongga. Okey, kita test dulu sebelum kita beri tekanan tinggi. Okey, kita letak sahaja di atas. Okey, sekarang kita lepaskan. Okey, itu keadaan silinder berongga. Dia tidak patah, cuma keadaan di atas sahaja menjadi kemek. Okey, ini perbezaan antara silinder berongga dan silinder padat. Okey, yang padat didapati patah manakala yang berongga hanya kemek di bahagian atas. Oleh itu, kita boleh katakan silinder berongga lebih kuat berbanding silinder padat.